Oke, assalamualaikum. Bertemu lagi kita. Masih lagi dalam tajuk masa dan waktu. Jadi hari ini standard pembelajaran kita ialah murid dapat menyelesaikan ayat matematik tambah dan tolak masa melibatkan pecahan. Kita akan buat tambah. Hari ini kita nak buat tambah. Tambah jam dan minit, hari dan jam, tahun dan bulan. Okey. Jam dan minit, hari dan jam, tahun dan bulan, dekad dan tahun, abad dan dekad serta abad dan tahun. Tengok ayat terakhir ni, tanpa dan dengan melibatkan pertukaran unit. Maksudnya ada soalan yang melibatkan pertukaran unit. Jadi kamu kena hafal lah rumah masa yang semalam tu. Okey, sebelum tu kita tengok dulu, ulang kaji sikit tentang pecahan. Okey, tengok. Pecahan ada yang penyebut sama, ada penyebut tak sama. Kita tengok dulu penyebut sama. Apa maksud penyebut sama? Penyebut sama maksudnya nombor kat bawah ni sama, 5 dengan 5. Okey, apabila penyebut sama, kamu boleh tambah dan tolak terus. Apa yang kena tambah tolak tu? Pengangka ke atas ni. Nampak ni 1 dengan 2 ni kita boleh tambah terus. Okey, bawah kita kekal 5. 1 tambah 2, 3/5 jawapannya. Okey, kalau penyebut sama kita boleh tambah dengan tolak terus. Tambah atau tolak terus pengangkanya. Okey, kita tengok pecahan yang mempunyai penyebut tak sama. Okey, yang ni 2, yang ni 3. Tak sama penyebut. Apabila tak sama penyebut, kamu perlulah samakan penyebutnya. Macam mana nak samakan penyebut? Okey, cara yang senangnya kita tengok ni sifir 2, kita buat sifir 2. 2, 4, 6, 8. Ini sifir 2 Yang ni sifir 3. Kita buat sifir 3. 3, 6, 9. Okey dah. Kita tengok nombor yang sama. Ni nombor 6. Nombor yang sama paling kecil. Ini 6. Okey, maksudnya 1, 2, 3. Maksudnya yang 2 ni kena darab dengan 3 nak jadi 6 kan. Nak jadi 6 kena darab 3. Manakala yang 3 bahagian ni kena darab dengan 1, 2. Kena darab dengan 2. Untuk jadi dia sama, kita darab 2. Apabila bawah darab 2, atas kena darab 2. Yang bawah ni 2 darab 3, kita kena atas pun kena darab 3. Okey, kita tulis semula. 1 darab 3, 3. Bawah dia 2 darab 3, 6. Tambah dengan 1 darab 2, 2 per dengan 3 darab 2, 6. Okey, tengok penyebutnya dah sama. Maka kamu boleh tambah terus pengangka di atas. 3 tambah 2, 5. Bawah kita kekalkan. Okey, ini ulang kaji pecahan dulu. Okey, sekarang kita tengok contoh tambah unit masa yang melibatkan jam. Okey, kita tengok soalan ni. 1/3 jam tambah 1 5/6 jam sama dengan berapa jam? Okey, soalan ni melibatkan jam, jam dan jam. Tak ada pertukaran unit. Maksudnya kita boleh tambah terus. Okey, kita tambah terus. Jadi kita tambah terus 1/3 tambah, nak bagi senang kita tukar nombor bercampur ni kepada pecahan tak wajar. Tak ingat? Ingat tak ingat? Okey, maksudnya kita kena darab bawah tambah atas. 1 darab 6, 6 tambah 5, 11. 11 bawah kekal 6. Okey, 1/3 tambah dengan 11/6. Penyebut tak sama, yang ni 3. Yang ni 6. Jadi kita kena samakan penyebut. Kita tengok ni 3. 3 boleh jadi 6 kan.
3 darab berapa dapat 6? 3 darab 2. 3 darab 2. Bawah darab 2, atas pun darab 2. Yang ni tak payah tukar lah. Okey, kita tulis balik. 1 darab 2, 2. Bawah 3 darab 2, 6. Tambah dengan 11 per 6. Bawah dia penyebut dah sama, maka kita boleh tambah terus. 2 tambah 11. 2 tambah 11 jadi 13 per 6. Okey, sekarang 13 per 6 ni dalam bentuk pecahan tak wajar. Kita kena tukar kepada bentuk nombor bercampur. Caranya 13 per 6 ni, maksud dia 13 bahagi 6. Sifar 6. 6 darab 2, 12. Tolak 1. Okey, ni 2, 1, jumpa 1 dulu, kemudian jumpa 6. Maksud dia 2, 1 per 6. Ini jawapan dia. Maksudnya 1 per 3 jam tambah 1, 5 per 6 jam sama dengan 2, 1 per 6 jam. Yang ni senang sebab tidak melibatkan pertukaran unit. Unit yang terlibat hanya jam. Okay, kita tengok contoh lain. 1 hari 5 jam tambah dengan 1 per 6 hari. Dia nak jawapan dalam hari dan jam. Okey, kita tengok dia nak jawapan dalam hari dan jam. Okey, kita tengok ayat matematik ni. Ini ada hari, ini ada jam, tak ada masalah. Yang masalahnya dekat sini hanya ada hari, tak ada jam. Jadi kita kena tukarlah dia kepada bentuk hari dan jam. 1 per 6 hari. Okey, kita nak tukar. Sama dengan 1 hari tambah dengan 1 per 6 hari. Okey, yang ni tak ada masalah, tak perlu tukar. Sebab memang jawapan dia nak dalam hari. Yang perlu kita tukar jadi jam yang ni. 1 per 6 hari kita perlu tukar kepada jam. Jadi kamu ingat tak lagi rumus masa yang melibatkan hari dan jam? Okey, rumusnya ialah 1 hari sama dengan 12 jam. Maksudnya hari nak tukar kepada jam kena darab 24. Okey, 1 per 6 darab 24 jam. Okey, kita guna teknik potong. 6 bagi 6, 1. 24 bagi 6, 4. Tinggalnya 1 darab 4. Sama dengan 4 jam. Okey, dah dapat dah. Jadi turun balik yang ni. Jadi 1 hari 4 jam. Dah ada dalam bentuk jam, dah ada dalam bentuk hari. Maka kita boleh tambahlah dengan soalan yang asal ini. Nak tambah cara senang, kita buat dalam bentuk jadual. Macam ni. Okey, ada satu jadual. Yang sebelah ni kita tulis hari. Yang sebelah ni kita tulis jam. Okey, kita ambil nombor yang pertama ni. 1 hari 5 jam. Tambah dengan yang ni. Termasuk dalam 1 hari 4 jam. Tambah macam biasa. 5 tambah 4, 9 jam. 1 tambah 1, 2 jam. Jadi jawapan dia 2 hari. Jadi jawapannya 2 hari 9 jam. Okey. Sekarang kita tengok contoh yang lain. Okey, sekarang melibatkan tahun dan bulan. Soalannya 2, 1 per 2 tahun tambah 5 tahun, 9 bulan. Dia nak jawapan dalam bentuk tahun dan bulan. Okey, kita tengok soalan. Yang ni tak perlu ubah apa-apa sebab dia memang dah tahun dengan bulan. Yang ni yang perlu kita ubah sebab tak ada bulan. Okey, jadi kita pecahkan kat bawah. Okey, 2, 1 per 2 tahun sama dengan 2 tahun
tambah 1/2 tahun. Okey, yang tahun tak ada masalah. Yang ni kita kena tukar jadi bulan. Ingat tak lagi rumus masa melibatkan tahun dan bulan? Okey, rumus masanya ialah 1 tahun sama dengan 12 bulan. Maksudnya tahun nak tukar bulan, kena darab 12 bulan. Okey. 1/2 darab 12 bulan. Kita guna teknik potong. 2 bagi 2, 1. 12 bagi 2, 6. Yang tinggal sekarang 1 darab 6 sama dengan 6 bulan. Okey, jadi 2 tahun 6 bulan. Dah ada tahun, dah ada bulan. Kita bolehlah tambah macam biasa. Jadi kita buat jadual. Okey, ada jadual lah. Jadual ni depan ni tahun, belakang bulan. Okey, kita masuk yang ni dulu. Okey, 2 tahun 6 bulan tambah dengan tambah yang ni pula. 5 tahun 9 bulan. 5 tahun 9 bulan. Jadi dapat 6 tambah 9, 15 bulan. 2 tambah 5, 7 tahun. Belum siap lagi sebab ini 15 bulan dah lebih daripada setahun. Setahun hanya ada 12 bulan. Jadi kita kena selesaikanlah. Kita kena tolak 12 bulan. 12 bulan tolak, tambah dekat sini 1 tahun. 12 bulan ni maksudnya 1 tahun. Kita bagi kat sini 1 tahun, kita tolak sini 12 bulan. Okey, 15 tolak 12 dapat 3. 7 tambah 1 dapat 8. Jadi jawapan dia 8 tahun 3 bulan. 8 tahun 3 bulan. Okey. Tahun dan bulan dah siap. Sekarang kita tengok dekad dengan tahun pula. Okey, dekad dengan tahun. Soalan dia 1/10 dekad tambah 23 tahun. Dia nak jawapan dalam unit tahun. Okey, unit tahun. Yang ni dah tahun, tak ada masalah. Yang ni kita kekalkan. Yang ni yang kita perlu ubah jadi tahun. Sebab jawapan dia nak dalam tahun. Murid-murid ingat lagi tak? Rumus masa yang melibatkan dekad dan tahun. Okey, rumus masanya ialah 1 dekad sama dengan 10 tahun. Maksudnya dekad nak tukar jadi tahun kena darab 10. Okey, yang ni 1/10 dekad. Nak jadi tahun kena darab dengan 10 tahun. Okey, nak senang kita tukar yang ni jadi pecahan tak wajar. Ingat tak? Bawah darab, atas tambah. Okey, 1 darab 10, 10 tambah 1, 11. 11/10 nak jadi tahun. Tahun darab 10. Okey. Kalau bawah 10 atas 10 kita boleh potong je terus. Maksudnya 10 bagi 10 1, 10 bagi 10 1. Yang tinggal sekarang 11 darab 1 sama dengan 11. 11 tahun jawapan dia. Okey. Dah dapat yang dekad dah tukar jadi tahun. Sekarang kita perlu tambah dengan yang 23 ni. Jadi 11 tahun tambah dengan 23 ni, jadi 23 tahun. Dapat jawapan dalam tahun. 1 tambah 3, 4. 1 tambah 2, 3. Jawapannya 34 tahun. Okey, dah siap dekad dengan tahun. Kita tengok contoh yang melibatkan abad dan dekad. Okey, abad dan dekad. Tengok soalan, 2 4/5 abad tambah 8 abad 7 dekad. Dia nak jawapan dalam abad dan dekad.
Okey, yang ni tak ada masalah sebab memang dalam bentuk abad dengan dekad. Yang ni perlu kita ubah sebab tak ada dekad. Okey, kita pecahkan dia. 2/4/5 abad kita pecahkan. Sama dengan 2 abad tambah 4/5 abad. Okey. Yang ni dah abad, tak ada masalah. Yang ni tak cukup 1 abad, kita kena tukar jadi dekad. Ingat lagi tak murid-murid, rumus masa yang melibatkan abad dan dekad? Ya, 1 abad sama dengan 10 dekad. Maksudnya abad ni nak tukar jadi dekad, kena darab 10. Okey, 4/5 darab 10 dekad. Okey, kita guna teknik potong. 5/5 1, 10/5 2. Okey, sekarang 4 darab 2 sama dengan 8. 8 dekad. Tulis balik 2 ni, 2 abad 8 dekad. Okey, sekarang bentuknya dah abad, dah dekad. Jadi kita boleh tambah dengan nombor yang atas sana. Nak senang tambah, kita buat dalam bentuk jadual. Okey. Sebelah ni kita tulis abad. Sebelah ni kita tulis dekad. Okey, kita ambil yang ni dulu. 2 abad 8 dekad. 2 abad 8 dekad. Kemudian tambah dengan soalan di atas ni. 8 abad 7 dekad. Tambah 8 abad 7 dekad. Tambah macam biasa. 7 tambah 8, 15. 8 tambah 2, 10. 10 abad, 15 dekad. Tetapi, ini dah lebih 10 dekad. Kita kena tukar dia jadi abad. Okey. Maksudnya yang ni tolak 10. Kerana 10 dekad 1 abad. Yang tolak 10 ni bagi dekat sini 1 abad. Okey, jadi 15 tolak 10 dapat 5. 10 tambah 1 dapat 11. Jawapannya 11 abad 5 dekad. 11 abad 5 dekad. Okey, ini soalan ni cikgu ambil dalam buku teks semua ni. Kamu boleh rujuk buku teks. Kalau tak silap muka surat 141. Okey, kita tengok contoh yang melibatkan abad dan tahun pula. Okey. Soalan dia 8 1/2 abad tambah 1 abad 35 tahun. Dia nak jawapan dalam bentuk abad dan tahun. Okey. Kalau kita tengok soalan ni, abad ada, tahun ada. Jadi nombor yang kedua ni tak perlu ubah apa-apa. Yang depan ni hanya ada abad. Yang ni kita perlu ubah, kita perlu cari tahunnya. Okey, jadi kita pecahkan. 8 1/2 abad sama dengan 8 abad 1 tambah 1/2 abad. Okey, ini bentuk asalnya. Sekarang yang ni tak ada masalah abad. Yang ni tak cukup 1 abad ni, kita perlu tukar dia dalam bentuk kepada tahun. Okey. Ingat lagi tak rumus masa yang melibatkan abad dan tahun? Ya, 1 abad sama dengan 100 tahun. Maksudnya abad nak tukar jadi tahun, kena darab 100 tahun. Darab 100 tahun. Okey, jadi 1/2 darab 100 tahun. Okey, kita buat sistem potong. 2 bagi 2, 1. 100 bagi 2 dapat 50. Okey, jadi 1 darab 50, 50 tahun. 50 tahun. Okey, kita tulis balik. Ambil balik 8 abad tadi. 8 abad 50 tahun. Okey.
Dah ada bentuk abad, tahun, bolehlah kita tambah dengan nombor ke atas ni. Nak senang tambah, kita buat dalam bentuk jadual. Okey, kita buat jadual. Sebelah ni abad, sebelah ni tahun. Masukkan nombor ni kat sini. 8 abad 50 tahun. Tambah dengan soalan, kita tengok balik soalan, 1 abad 35 tahun. Okey, 1 abad 35 tahun. Okey, kita tambah biasa. Sifar tambah 5, 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 1, 9. Okey, jadi jawapan dia 9 abad 85 tahun. 8 1 per 2 abad tambah 1 abad 35 tahun sama dengan 9 abad 85 tahun. Okey. Cikgu dah terangkan 5 rumus masa melibatkan pecahan ni. Jadi sebelum kita berakhir, cikgu nak kamu jawab Google Form. Kamu pastikan kamu jawab beberapa kali, jawab pun tak ada masalah. Janji usaha sikit sampai dapat markah penuh. Kalau tak dapat markah penuh, cuba lagi, jawab lagi. Boleh jawab banyak kali, tak ada masalah. Pastikan juga kamu tulis nama penuh dan tanda kelas untuk cikgu rekod kehadiran. Okey, kamu juga boleh rujuk contoh-contoh ni dalam buku teks. Kalau tak silap, muka surat 141. Okey, sekian. Terima kasih.